Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey Azmi, malam ini kita menghadirkan caller baru. Dan yang pastinya aku dapat tahu daripada kru kita yang cerita pada malam ini berkenaan dengan warisan saka. Kan kita tahu banyak caller-caller kita yang ada pengalaman sejarah berkenaan dengan saka. Dan pastinya kisah pada malam ini mungkin akan satu kelainan untuk penonton-penonton Santai Chill. Betul. Berdasarkan apa yang aku baca, Pis, saka ni dia tak memerlukan persetujuan ataupun sanad ataupun makluman tu sendiri. Cuma saka ni seseorang tu pun dia tak tahu dia dapat saka. Itu semua atas kehendak Allah SWT. Faham. Dan boleh aku share sikit antara tanda yang terkena saka boleh? Boleh. Okey. Antara tanda yang korang yang dah terkena saka ni kerap kalilah bermimpi tentang bayi ataupun baby. Dia sering kali melibatkan baby lah. Mimpikan dukung baby, menyusukan baby. Okey. Dan yang keduanya, kau ni jenis cepat panas baran. Okey. Orang kata semua orang ada marah, tapi dia punya tahap marah ni ketara, dia macam makan tebuan. Okey. Itu seberingkas lah antara tanda-tandanya. Faham? Kepada anda, terima kasih kerana menonton video Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Kepada anda juga, kalau anda nak share cerita-cerita seram ni, bolehlah berkongsi di kita punya social media. Link ada di description. Alright. Okey Mi, kita pun tak nak kata buang masa. Kita teruskan tetamu kita untuk perkenalkan diri kita pada malam ini. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, nama saya Fendi. Saya duduk dekat area Banting, Selangor. Banting, okey. Orang Selangor lah. Selangor. Okey. Okey, kita dapat tahu yang pada malam ni Abang Fendi sendiri akan berkongsi kisah seram mengenai orang kata warisan saka. Betul bang? Ya. Okey. So kita pun orang kata dah tertanya-tanya kisah abang pada malam ni. Abang boleh teruskan kisah seram abang yang pertama. Okey, dipersilakan. Okey, bismillah. Okey. Ceritanya bermula pada perjalanan saya bermula pada saat saya belajar dulu. Saya belajar dekat College Community. Saya start dengan belajar College Community. And then saya ditempatkan di kawasan penempatan pembinaan sebenarnya waktu tu. Kawasan pembinaan, kalau mungkin dah pernah pergi College Community, area Selayang lah, area Selayang masa kita. Selayang pada waktu 2008 tu dia tidak ada sangat pembinaan yang dah siap. Contohlah ke arah Rawang tu. Saya punya College Community dia duduknya dekat area yang Rawang Bukit tu sikit. So saya dihantar ke situ sebab saya ada sponsor dulu. Saya datang ke situ dan saya diminta untuk duduk bersama-sama dengan pelajar-pelajar lain di College Community waktu tu. Okey, cerita dia start saya belajar diploma. Start saya diploma. Saya diminta untuk menjadi yang menjaga rumah lah. Maksudnya saya ketua selepas sijil dan diploma saya dah, maksudnya saya dah take over rumah tu. Sijil waktu tu saya tumpang orang. Second tu saya duduk waktu diploma tu saya saya jadi owner lah macam tu. Satu owner kepada orang lah macam tu. So kat situ saya bermula lah saya kenal dengan kawan-kawan saya yang
sangat banyak dia punya perangai dia semua tu. Alright. So senang dipendekkan cerita, saya stay dekat situ 6 ke 8 orang tak silap saya. Ramai dalam rumah tu. Semuanya dalam kos bakery, ada kos fashion, ada 2 orang saja, ada animasi semua lah. So yang seorang lagi tu yang bakery tu lah. Okay. So saya aktiviti kita orang ni setiap minggu ni akan ada setiap hari Khamis atau Jumaat diorang akan balik. Every week diorang akan balik sebab diorang duduk punya rumah dekat. Rumah saya jauh sebab saya duduk Banting. So kalau saya nak balik tu dia ada costing tau. Sebab lagi satu saya bukan dalam keluarga yang senang waktu tu. Saya akan stay. Saya akan memilih untuk stay dan tidak. Saya tak nak menyusahkan mak saya waktu tu. So that's why saya stay. Okay. Ceritanya bermula waktu saya dengan kawan saya stay kat rumah tu hanya berdua je waktu tu. Hari Jumaat, dan kawan saya waktu tu dia nak pergi ke dia nak keluar lah bersama teman dia. Sama wanita dia. And then waktu tu saya kata, dia tanya saya, Fendi, aku nak keluar ni kejap lagi lepas maghrib ni. So kau okey tak ke saya nak ikut? Dan hati saya takkan saya nak ikut, dia nak pergi sana kan. So kata tak apalah, aku stay rumah. Dan hati saya tak sedap hati sebab saya tahu saya tak boleh duduk seorang sebenarnya. Bukan saya sebab saya takut, tidak. Saya memang tak boleh duduk seorang. Daripada rumah pun saya cakap okey tak apalah, saya beranikan diri. Waktu tu memang saya rasa macam kenapa aku macam beranikan diri sangat diri aku waktu tu. Okay. Saya pun cakap tak apalah kau pergi. Okay. Dia pun decide after dah maghrib tu, dia solat maghrib, solat isyak. Okay, dia pun gerak. Dia nak gerak. Tapi nak gerak tu dia ada perjalanan yang macam Fendi, kau nak ikut tak? Dia macam dia sendiri pun cakap kau nak ikut? Tak apa. Lagi satu aku punya tiket tu dia dah midnight kan. Dia dah tukar kepada 11.30. Kalau kau nak ikut boleh kan dia. Oh tak apa kot. Aku boleh stay rumah. Okay. So di pendek masa dia pun nak pergilah pukul 10. Pukul 10 dia gerak. Dia nak gerak tu macam ambil masa jugalah. Almost dekat pukul 11 dia baru nak gerak. So, saya pun dah decide. Okay, dia pun pilih start. Aku pergi dulu. Okay, start dia pergi tu, saya dah start macam rasa macam tak senang duduk. Macam buat apa. Okay, tak nak overthinking. Saya pun nak ke rumah lah kononnya waktu tu. Kebetulan rumah tu ramai orang lelaki. Tahu lah biasa kalau lelaki duduk satu rumah macam mana kan, sepah kan. So saya pula jenis sangat pembersih sebenarnya. So saya jenis tak apalah, hari ni aku tolong kawan-kawan aku ni untuk kutip baju. Memang kalau nak kutip baju tu satu bakut tak cukup lah, dia akan jadi lebih macam tu. Saya fikir tak apalah. Saya pun dengan niat tak apa, malam ni punyalah lama tingkap kita orang punya bilik tu tak pernah tutup waktu tu. So saya decide untuk tutup malam tu. Saya tutup. Okay, saya tutup master bedroom, bilik second dengan set tu memang saya set tak boleh buka langsung tau. Set memang dia punya bilik tu memang kawan saya agak jaga bilik tu. Dia takkan buka sesuka hati. Dia kunci. Alright. So yang 2 bilik ni memang terbuka lah, cermin terbuka, apa semua terbuka lah. Depan master bedroom tu dia ada satu TV. So saya duduk kat situ, depan TV tu. Dia ada dinding satu, saya duduk situ. So saya decide untuk okay tak apalah tutup. Saya pun bangun tutup. Semua. Saya tak ada pun fikir macam yang berbukan lah. Walaupun sebenarnya perjalanan saya nak tutup tu, view tingkap tu adalah view tempat pembinaan yang belum siap. Faham lah kan, kalau tempat belum siap memang agak gelap semua kan. Betul. And then saya pun tutup. Waktu saya tutup ni saya tak rasa macam takut ke, tak ada. Waktu tu saya tak fikir apa lagi tau, tak ada. Okay, ceritanya waktu saya keluar dari bilik tu, saya pergi ke dapur untuk saya ambil bakul waktu tu. Saya ingat lagi, saya ambil bakul kat dapur, saya melalui peti air, saya minum semua. Okay. Sebab setiap kali saya nak pergi satu tempat, saya akan singgah. Saya pergi minum air, lepas tu cawan, saya letak. Okay. Tiba-tiba ada je benda saya nak tersentuh waktu tu. Sebab padahal benda tak sepatutnya tersentuh. Macam ada benda yang melenggahkan saya untuk tidak berjalan waktu tu. Okay. Saya pun siap semua. Okay, dah tak ada apa-apa, saya ambil bakul tu balik dan kita berjalan ke master bedroom untuk melihat baju-baju yang duduk kat atas lantai tu. Untuk dikutip-kutip, maksudnya saya random, saya kutip, saya ambil. Okay, saya masuk ke master bedroom. Waktu saya lalu ke master bedroom tu, saya terpaksa ada benda, not sure lah benda ataupun saya tak pasti mari ke whatever. Tapi saya tertutup waktu tu. Aku baru lalu kat situ tadi. Baru je lepas tu tingkap, takkanlah ada benda yang duduk dekat kawasan timunan baju. Pasal adalah timunan baju kotor sebenarnya. Saya biar dulu. Saya jalan. Saya masuk master bedroom. Master bedroom tutup. Ini saya tutup pintu. Sebab saya memang terfikir satu benda. Baik aku tutup pintu sebelum aku terfikir tu bukan. Okay, saya pun tutup pintu. Ini master bedroom. Okay. Benda start tu apabila saya duduk
lalu keluar dari master bedroom tu, saya berjalan melalui pintu kedua. Bila saya melalui pintu kedua dengan bakus yang agak penuh waktu tu, saya dah terpegang, saya macam terberhenti. Saya macam ada something yang berdiri di situ dan melihat ke arah saya. Saya macam, kenapa saya rasa macam saya diperhati waktu tu? Saya fikir, kenapa saya diperhati? Ini kau jangan overthinking. Kau kena fikir benda ni tak ada apa-apa. Mungkin kau terlalu fikir lebih-lebih. Saya pun masih nak kuatkan diri. Saya letak saya punya bakul. Tapi dalam masa yang sama, kalau anda perasan, saya ada bercerita pasal kawan saya keluar pukul 11 tadi kan. Yes. Saya terfikir, waktu tu dia, biasanya saya pergi kawan dia punya habit, diorang tak akan suka kunci pintu ataupun tutup pagar. Tapi waktu tu pagar dan pintu dikunci. Maksudnya kawan saya perfect dia buat. Mungkin dia risaukan saya duduk seorang kat rumah ke apa benda mungkin. Tapi waktu tu memang, kalau kita logiknya, pagar memang tak kunci, cuma dia rapatkan je. Pintu tu dikunci daripada dalam lah. So saya fikir macam, kalau kawan saya fikir dulu waktu tu, bukan saya fikir tak ada pandang dulu tau. Kalau kawan saya kunci pagar, this is trouble bagi saya. Ini masalah, saya kata. So saya fikir tak apalah, jangan fikir bukan. Dan saya decide, saya rasa macam diri saya macam, kau kena pandang. Kalau kau tak pandang, benda ni tak settle. Saya pandang. Okay. And you guys, waktu saya pandang tu, saya bertentangan pandangan dengan dia. Bermaksud fizikal dia yang agak menakutkan, yang saya membuatkan saya macam agak rebah dan saya terpaku dan saya, kenapa saya nak stay? Dan saya terus menangis waktu tu. Saya kata, kenapa saya nak stay? Dan kenapa aku tak lari sekarang ni? Kenapa? Dan saya fikir, tingkap tutup, kenapa ni? Kenapa dia sama? Saya semua macam, mungkin saya fikir kat kawan saya. No. Jadi saya tengok dia sebab saya terlalu merenung dia. Saya terlalu merenung untuk pastikan benda tu. Yes, saya memang betul-betul fikir macam, yes, itu adalah benda yang tak sepatutnya aku lihat dan benda yang tak sepatutnya untuk aku pastikan sebenarnya. Tapi kenapa aku tengok lagi? Dan saya fikir, saya terus macam istighfar. Saya macam, saya terus macam zikir ke semua. Saya baca 3 kul. Saya macam, saya tak, masih lagi. Lepas saya baca 3 kul tu, alhamdulillah. Lepas saya dikuatkan untuk baca 3 kul waktu tu. Saya punya kaki selemah-lemahnya, maksudnya selemah-lemahnya untuk saya gagal, untuk saya angkat kaki saya untuk berjalan. Maksudnya berjalan atau berlari. Dan saya decide untuk berlari, tapi pandangan saya masih lagi dekat dia. Kalau ada perasan, saya cakap tadi, saya memang masih lagi pandangan saya dengan dia. Saya memang tak, maksudnya dia tak bagi saya berpandangan juga ke tempat lain. Dia macam bagi saya, okay, pandang aku macam tu. Saya pandang dia. And then waktu tu saya pun untuk keluar waktu tu. Saya keluar dan saya berlari waktu tu. Saya berlari pergi pagar. Alhamdulillah pagar tu saya buka dan sangat kuat. And then waktu tu saya memang saya berlari. Bayangkan saya duduk dekat 3 tau. Dekat 3 dan perjalanan saya berlari tu nak pergi ke ground floor tu, saya tak decide untuk naik lift tau waktu tu. Saya turun dengan tangga dan sangat laju. Berlari dan orang kata, bayangkanlah macam mana perjalanan saya dan keadaan takut. Cepat mungkin saya turun waktu tu. Dan alhamdulillah saya turun bawah. Dan ceritanya lebih ke arah macam banyak persoalan selepas tu. Okey, bawah tu ada seorang abang yang jual steamboat tau. Steamboat kan, nak cuba nama dia apa, yang cucuk-cucuk yang celup tu kan. Dulu abang tu orang Indonesia tau. Dia kerja memang jaga tu je. Every night memang dia duduk situ dan dia akan jaga sampai 12 lebih something like that. So mungkin alhamdulillah waktu tu dia masih lagi stay situ. Dan waktu saya turun dalam keadaan yang sangat laju, bukan berlari dia kata. Saya turun sangat berjalan laju tapi beriringan. Faham tak? Maksudnya? Maksud saya, saya berjalan beriringan dengan someone. Oh, maksudnya ada orang mengiringi abang berlari lah masa tu? Yes, betul. Waktu tu saya macam saya kata, waktu tu saya tak tahu. Padahal seorang je. Lepas saya seorang. Waktu tu saya turun pergi ke public phone. Public phone tu dekat sangat dengan abang yang jual steamboat tu sebenarnya. So saya pun decide untuk duduk kat public phone tu dan tak nak beritahu abang tu. Tapi abang tu dia mungkin dia macam nak beritahu saya, tapi saya tak
Dan keadaan saya macam tak berapa stable waktu tu sebenarnya. So Faham. dia pun macam dia tak berapa okey ni sebenarnya. And dia, tapi waktu tu dia decide untuk dia bercerita kat kawan saya waktu saya dah start. Actually sebenarnya waktu saya cerita yang saya start berjalan seiringan tu, saya dah last saya duduk kat private phone tu, saya dah tak sedar. Maksudnya saya dah tak tahu saya kat mana waktu tu. Memang saya tahu saya dekat private phone. Tapi waktu tu saya macam dah macam tak tahu arah. Tapi saya terus buat panggilan kat kawan saya. Waktu tu saya call kawan saya terus. Dia apa, saya cakap Asri, kau kat mana? Waktu tu dia memang dalam on call dekat movie ke apa. Dia pick up dia call waktu tu. Dia angkat. Ini dia angkat, saya kata Asri kau boleh balik sekarang tak? Aku tak okey. Saya cakap tak okey, stop. Saya terus dah tak tahu apa jadi kat saya. Yang saya tahu selepas saya tu yang kita cerita lah. So lepas kejadian tu, abang tu bercerita balik kat saya apa yang jadi waktu tu. Okay, saya pun selepas tu handphone saya dah tak ada. Saya dah tak tahu ke mana, hilang ke, masuk semak ke, masuk longkang, saya tak pasti kat mana. Tapi memang handphone saya memang dah tak ada. Saya dah duduk dalam keadaan, kata abang Steamboat tu, saya dah duduk dalam keadaan yang mencangkung. Dan cangkung dalam keadaan yang agak bergerak macam tak berhenti. That's why abang tu decide untuk duduk situ, tunggu. Nak minta bantuan waktu tu, cuma dia tak decide untuk, mungkin orang Indonesia agak berani sebenarnya waktu tu. Saya rasa pun rasa ya sebenarnya waktu tu. Tapi tak dalam kelamaan tu, sebab jarak di antara mall tu dengan Coronation tu tak jauh. Dia kawasan sampai mungkin dalam 30 minit nanti lah dia sampai. Dia sampai dan kawan saya cuba masukkan saya ke dalam kereta. Tapi saya tak bagi sebarang kerjasama. Apa kata kawan saya waktu tu, kawan saya cerita kat saya lah pula. Ataupun diorang pun dah start relate lah di antara Abang Steamboat, kawan saya dan kawan saya buat lagi seorang kawan dia yang dia dah minta stay. Maksudnya Abang Steamboat tu dihadirkan dengan seorang kawan saya, kawan tu kawan saya panggil kawan dia yang duduk kat blok sebelah tu turun untuk tengok saya. That's why saya kata waktu tu ada 3 orang yang cuba masukkan saya dalam kereta. Dan saya berjaya dimasukkan dalam kereta, yes, betul. Tapi panjang perjalanan tu, kawan saya ni dia azan cukup hati. Dan dia kata saya menendang kursi depan tu, kursi pemandu tu dengan sangat kuat waktu tu. Dia kata dia tak boleh nak handle dia punya kuat tu. Tapi dia kata dia masih kuatkan diri untuk bawa saya pergi ke masjid waktu tu. Dia decide untuk bawa saya pergi masjid waktu tu. Dan kebetulan tak pastilah ada orang ke apa benda dia panggil orang ke, itu saya tak dengar sangat dengan saya waktu tu. Saya berjaya dia masuk ke dalam masjid, tapi saya tak berjaya diherit ke dalam masjid. Faham tak? Maksudnya abang berada di luar masjid tu lah? Ya, di tangga. Okey, faham. Saya tersedar bila saya dah basah. Saya dah basah kuyup dengan air daripada air wuduk. Air wuduk. Saya dah basah kuyup dengan air yang disiram oleh air yang untuk orang ambil wuduk tu. Okey, faham. That's why. Okey. That's why waktu tu saya disedarkan dengan kepala saya sangat sakit waktu tu, sebab saya dibaringkan dalam almost dekat 40 minit kata dia, saya duduk dekat tangga dia baring. Dengan saya agak menghempas kepala saya dan keadaan tak okey. Waktu tu diorang panggil, mungkin dia panggil orang masjid ke apa benda, kebetulan ke ada apa benda, saya tak pasti waktu tu. And then kawan saya decide untuk pensyarah saya pun yang ada yang untuk stay situ, yang kebetulan ada kontak nama mak saya, Puan Suzana. Sekarang dah Puan. Dia kontak waktu tu, dia masih lagi belum kahwin, sekarang dah Puan lah. Dia yang kontak mak saya waktu tu. Okey. Dia kata Candy dekat masjid sekarang. Mak saya tak boleh jumpa kita sebab mak saya ada sakit jantung. So dia kata boleh tak Puan datang dengan keluarga untuk datang tengok Candy, macam tu lah. So mak saya pun dah fikir lain waktu tu cerita dia. So dia datang. Waktu tu saya dah disedarkan di masjid tu. Saya memang perjalanan saya tu mungkin saya tu dekat pukul 3-4 pagi, pukul 5 lah. Mak saya masih lagi duduk dalam kereta kat masjid menunggu mak saya balik. Maksudnya datang ambil saya. So mak saya, kakak saya datang untuk ambil saya balik waktu tu. So cerita tu belum habis lagi tau. Saya masih lagi belum habis kat situ. Saya dibawa pulang. Cerita je lagi advance waktu tu. Saya diduga dengan mak saya diduga, sebenarnya family saya diduga dengan keadaan saya yang tak nak makan, yang tak nak apa semua. Dan saya selalunya saya akan muntah
ubatkan sebarang makan walaupun satu sudu. Sampailah tahap kemuntah, saya punya perut tu sampai dah jadi macam tak ada makanan yang untuk dimuntahkan. So time tu saya punya mak saya dah decide untuk saya ada mak angkat seorang, makcik saya. Dia sebenarnya saya makcik, tapi saya bagi dia mak. Dia kira mak angkat lah. So dia decide untuk ambil saya waktu tu. Benda yang lagi pelik tu berlaku kat rumah dia. Sebab bukan kat masa, sebab dia tahu mak saya tak berapa okey time tu. So, dia bawa ke rumah dia dan dia start lah nak berubat saya ke salah seorang yang dia rasa macam dukun ke, not sure lah. Saya pun tak tahulah siapa apa dan keadaan tu dia. Sebab saya tak, waktu tu saya tak macam saya tak tahulah saya macam tergelak ke, tapi saya tak tahu sebab saya rasa macam benda tu agak sedikit pelik dan macam dipukul dengan punya polidi dengan daun ada satu daun yang buat tikar tu mengkuang je. Dia berpukul saya dengan benda tu. Saya rasa benda tu macam nonsense sebenarnya. Tapi saya kalah apabila perjalanan saya di hari esoknya. Saya punya makcik dah buat satu berjanji dengan Ustaz Halim. Dia adalah Datuk Imam Masjid Pengalang. Dia memang popular ubat orang sebenarnya. Tapi sepanjang hari yang untuk antar kat Ustaz Alim tu akan ada gangguan. Maksudnya saya punya pakcik baru call, tapi Ustaz Alim dia kata nanti dulu bawa dia esok macam tu. Okey, saya pun tak pasti, saya tak tahu, saya tak sebab waktu tu saya nak balik tu, waktu saya nak decide untuk balik sebab saya dah tak tahan untuk macam misalkan orang saya sakit tu kan. So rumah macam saya dah start macam ada gangguan. Dia akan ada satu benda yang akan keluar masuk rumah. Maksudnya saya punya pakcik dia suka gulung rokok tau kat luar. So dia memang suka duduk luar agak lewat lah. So dia akan gulung, dia akan duduk kat luar. So perjalanan saya, kalau saya duduk luar, saya akan tiba-tiba keluar rumah secara tiba-tiba. Dia kata saya akan keluar rumah secara tiba-tiba, saya tak tahu kenapa saya keluar. Dan bila saya masuk akan beriringan dengan masa yang tadi yang saya cakap awak tadi memula tadi kan. Saya berlari dengan beriringan kan. Benda tu berlaku. And then macam saya yang duduk dalam rumah tu, dia nampak saya masuk, dia pandang, dia terus pandang bawah balik. Tapi dia perasan ada satu benda lagi yang berjalan belakang saya. Itu yang dia rasa. Dia terus diam dan dia terus ambil Quran. Dia terus baca sebab dalam rumah tu ada budak. Ada ibu mengandung waktu tu. So dia rasa macam tak selamat waktu tu. So dia panggil tu suami dia untuk ubatkan, maksudnya untuk duduk dalam untuk perawat Ustaz Alim waktu tu. Ustaz Alim waktu tu untuk minta tolong esoknya juga. Itulah. So sepanjang malam tu memang diorang tak tidur tau. Diorang baca Yasin. Diorang satu keluarga memang tak tidur sebab benda tu memang nampak oleh mata kasar oleh mereka sekali sebenarnya waktu tu. Tapi waktu tu dengan cara dengan saya punya makcik saya cerita, rupa dia tak seperti yang rupa yang saya nampak. Saya tanya dia, macam mana rupa dia? Seperti perempuan yang berpakaian mungkin macam pahlawan sedikit, kata dia, tapi tidak terlalu kemas. Tapi dia kata macam ada benda. That's why saya cakap, ini bukan macam yang saya nampak pada malam tu. Sangat different. Saya kata, bukan. Okey, itu saya kata esok paginya saya diminta untuk datang pukul 12.30 hari. So saya pun datang dengan saya pakcik ke rumah Ustaz Alim tu waktu tu. So saya datang ke rumah Ustaz Alim. Waktu tu saya memang cakap dengan saya punya yang kat tu, boleh tak jangan pergi. Waktu tu saya akan bagi alasan. So alasan saya bagi. Jangan jom kita pergi ya macam tu. Dan akhirnya saya masuk kereta dan pergi waktu tu. Saya pergi, saya macam beri kerjasama jugalah. Walaupun sebenarnya kenapa saya tak nak pergi sebab saya sakit waktu tu. Mungkin saya tak dibenarkan untuk pergi sebab saya sakit sangat. Saya duduk tak boleh, makan tak boleh. Saya rasa macam mak saya sampai nangis sampai saya cakap dengan mak saya, kalau betul saya dah tak ni mak, saya sampai minta maaf kat mak saya. Dia kata macam mungkin saya tak boleh tahan sebab saya memang betul tak makan. Saya almost 2 minggu saya tak makan waktu tu. And then saya memang dah tak larat dah. Saya rasa macam saya dah kurang air dalam badan.
Saya pergi jumpa doktor yang moden pun, dia kata saya tak ada masalah apa-apa, dia kata. Semua darah awak pun dia pekat sebenarnya. Dia pun sahaja saya untuk berubat secara kampung atau jumpa ustaz, dia kata waktu itulah. Jadi saya pergi makcik, dia berhubung dengan itu untuk berubat. Bila saya sampai rumah tu, Ustaz Alim dia kata, dah berapa lama ni? Soalan dia utama yang membuat saya rasa macam, oh my god. Waktu saya masih tak boleh terima soalan dia. Dah berapa lama dibiarkan ni? Muji, dia panggil dia kawan dia. Muji tu kawan dia. Diorang tahun sama lah lebih kurang dia panggil. Dah berapa lama ni Muji? Katanya. Tak boleh tu, dah berapa lama? Saya macam berapa lama? Tak faham ni sebenarnya. Saya diam lagi. Tiba Muji, kau bawa dia turun bawah, aku nak mandikan dia dengan air Yasin ke. Semula waktu tu saya rasa air Yasin waktu tu sambil dia membacakan ayat Quran waktu tu. That's why saya percaya kat dia waktu tu. Waktu dia nak mandikan saya tu, dia tutup kepala saya dengan kain, sebarang jenis kain lah. Dia kain atau apa-apa jenis kain lah dia tutup. Tapi yang menarik waktu tu, saya tak sedar apa yang saya buat. Maksudnya waktu saya dimandikan tu, saya sebenarnya berborak dengan saya berkomunikasi dengan Ustaz Alim. So waktu tu kenapa dia tutup? Biasa dia kata bila kita tutup, kata Ustaz Alim waktu tu, bila kita tutup dengan apa yang kena ni, bila kita tutup, kita tahu sebenarnya yang bercakap tu bukan dia. Macam tu. Waktu tu lah dia kata, waktu tu lah memang saya menjadi perhatian. Maksudnya yang orang datang berubat pun balik. Sebab saya punya bukan satu, sebenarnya dua. Dia macam ni sebab saya memang mungkin family ke, I'm not sure, saya pun tak pasti. Saya tak tanya sangat tau, tapi sebab keluarga pun tak bercerita, apa tak cerita. Jadi saya tak ada masa nak tanya. Tapi saya punya atuk dulu dia mengurut sebenarnya. Menurut? Semua kat situ ya urut. Saya terfikir kat situ ada satu relate dengan benda. Sebab urut ni dia tak urut kosong sebenarnya. And then saya punya makcik, seorang saya makcik ni, dia sampai sekarang memang sakit. Dia sakit sebab dia mungkin dipraktikkan. Sebenarnya mungkin dipraktik. Orang kata kalau orang urut ni, orang yang urut dia dah tak ada, kalau someone kita praktik, dia akan jadi dia akan urut yang bukan urut biasa. So saya makcik ni terpraktik benda tu. Waktu tu saya pernah praktikkan sekejap. Bukan praktik tau, sebenarnya waktu tu kawan saya minta tolong waktu tu. Waktu saya sakit tu sebenarnya. Saya tak tahu kenapa. Kawan saya yang asli tu, dia datang jumpa saya waktu tu. Dia minta tolong saya urut dia. Urut pegang-pegang dia punya. Saya tak pasti kenapa. Waktu tu lah. Sebab kawan saya ni, dia belajar silat sebenarnya. Dia belajar silat. So dia pun, so saya urut semua. Dia kata, urut. Sebab actually kaki dia tak apa-apa, okey. Tapi dia kata, macam ada benda yang macam mungkin dia rasa macam agak selesa lepas tu. Bukan okey dia kata, tapi macam agak selesa. Sebab tu saya kata, benda ni yang mak saya masukkan. Mak saya cakap lah, jangan praktik. Maksudnya jangan praktik apa yang terjadi kat saya makcik lah waktu tu. So itu yang saya cakap. Bila ustaz kata bukan satu ni G, bukan yang dua. Satu yang duduknya dekat dia punya bahu belah kiri. That's why dia tak boleh duduk. That's why dia tak boleh duduk bersila dengan baik. Dan dia tak boleh makan sebab apa? Dia akan sentiasa baring. That's why saya tak boleh nak makan. That's why saya kata, sebab saya mula tak percaya sangat tau sebenarnya sebenarnya. Tapi disebabkan keadaan tu relate dengan keadaan saya yang tak boleh makan. Saya pergi jumpa doktor moden pun memang tak okey. Maksudnya saya memang okey, saya sihat. Cuma maksudnya saya masih lagi tak boleh makan dengan keadaan normal waktu tu. Saya cek darah semua okey, tak ada masalah. Tapi bila saya dengar macam tu, Ustaz Ali ni dia ada satu komunikasi dengan benda tu, ada videonya. Dia pun saya tak pasti apa benda yang dia bercakap. Tapi waktu tu saya tersedar dalam keadaan saya semput. Sangat semput dan sesemput-semputnya. Semput lah, saya memang ada semput sebenarnya. Semput dia, semput. And then tak nafas, saya dia minta untuk bawa balik. Mungkin kau bawa balik dulu, jangan hantar kat rumah dulu. Kau bawa kat rumah kau dulu. Tapi jangan risau, apa yang lama dah tak ada. Yang lama dah tak ada maksudnya dia dah pergi dulu. Contohnya dia dah. Tapi yang sedia ada masih lagi orang kata di kalangan macam tu. Cuma dia tak cakap tau. Dia tak cakap dengan detail sebenarnya dengan saya. Sebab dia tak nak cakap. Tapi sebenarnya dia cakap detail dengan setiap pakcik.
Itu yang patut saya bertanya dekat saya selepas saya okey, saya dah boleh makan. Lepas saya berubat dengan Ustaz Alim tu, tapi saya esoknya alhamdulillah saya dibekal dengan air yasin. Saya boleh makan semakan-makannya. Dia kata saya makan dalam keadaan orang makannya ke bulu. Macam saya terkejut bila saya makan satu studio tu, saya rasa mak sedap, saya nak makan lagi. Saya makan tanpa henti. Seperti saya nak makan untuk 2 minggu yang saya tak makan tu. Itu saya kata keadaan tu menjadikan dia pelik. Kenapa saya makan tak berhenti waktu tu. Dan saya punya makcik saya decide untuk biarkan saya dulu kat rumah dan perhatikan, dan diminta anak-anak dia semua ni pergi ke rumah dia yang nombor 2. Maksudnya anak-anak semua tak ada dalam rumah tu dah. Dan dia tak ada pergi dah. Saya dah tinggal dengan dia bertiga. Tapi ada seorang lagi anak dia yang rakam tu dengan saya duduk kat dia. Tapi saya sebenarnya dalam keadaan sedar sebenarnya. Saya tanya lah, kenapa mak suruh semua pindah sebenarnya kan? Kenapa? Tapi soalan saya dalam keadaan yang macam agak sini. Faham tak? Faham. Kenapa pindahkan semua orang ke rumah lain? Itu sini, saya macam agak sini waktu tu. So bila apa baca saya call Cik Muji tu, dia tanya macam mana, kenapa dia macam lepas dia makan ni, dia boleh makan, dia macam lain pula dia. Lagi macam agak sedikit agresif sebenarnya. Kenapa dia macam agak sedikit kasar bahasa dia? Sebab saya tak pernah menggunakan perkataan aku, kau, apa lagi, woi, tak pernah. Perkataan saya tu agak kasar waktu tu. Dia lagi tak boleh. Ini bukan Fendi yang dia kenal, dia kata. Semua kenal siapa Fendi. Dia sangat, saya orangnya soft-spoken, jenis yang bercakap lembut. Saya pun nampak lembut sedikit sebenarnya. So kat situ saya tak ada, kalau menggunakan kasar tu bukan saya lah orangnya macam tu. So waktu tu Ustaz Ali suruh saya datang balik, bawa Fendi tu datang balik ke sini balik, Muji waktu tu. So sepanjang nak berubat tu, saya dibuat dengan rutin yang sama. Lepas saya dah dibawa kali kedua tu, dan masih lagi ada tu, dan saya alhamdulillah saya okey lagi. Tak adalah orang kata tak okey ke apa. Tapi saya dalam sebanyak tu, saya macam mungkin terpraktik, mungkin not terpraktik tau. Saya macam of course saya tak nak, tapi saya macam bila saya jenis tak boleh tengok orang macam sakit lah, kaki lah. Saya sendiri macam sinilah ni sini. Saya sendiri panggil, faham tak? Sinilah saya akan duduk kat orang tu dan saya akan fikir. Kadang-kadang bila saya jumpa kerja saya pun, saya akan kau dari mana? Walaupun saya duduk belakang dia, tangan saya takkan berdiam, saya akan fikir-fikir. Dia kata sedapnya, cuba kau ke arah tengkuk sikit, macam tu. Setiap kali kalau saya dengar macam tu, saya suruh tarik tangan saya. Dia mak macam saya ataupun abang saya, dia macam secara tiba-tiba lah, sukarela. Ya, betul. Kalau Okay. faham tu lah keadaan saya. Dia secara tiba-tiba, dan bila keluarga saya, sebab tu saya kalau pergi mana, tapi keluarga akan berada dekat saya. Dia takkan bagi saya simpi-simpi berborak dengan orang tanpa ada orang dari keluarga. Dia orang akan pantau lah, walaupun sampai sekarang saya masih lagi, alhamdulillah saya dapat keluarga yang orang kata berat lah. Abang saya lah terutamanya, sangat berat kat saya. Saya terima kasih lah dekat abang saya, nama dia Adam. Dia sangat berat kat saya lah, macam tu lah. Jadinya saya rasa macam itulah. Cuma bila saya rasa macam benda tu relate tau. Bila saya bila saya dah lama, saya macam okey, stable lagi. After that bila saya dah belajar semua everything saya belajar, saya dapat kerja dalam bidang fashion. Bila saya dapat kerja dalam bidang fashion, bidang fashion, saya diduga dengan satu perjalanan overseas. Maksudnya saya kena kerja di luar negara. So bila saya dengar di luar negara ni, saya rasa macam aku mesti seorang, betul? Saya mesti kena buat kerja seorang, dan saya takkan ada berpasangan ke, takkan seorang. So saya akan rasa macam tak selamat. That's why saya macam setiap kali saya pergi ke luar negara ni, saya rasa macam saya tak boleh berseorangan. Maksudnya saya akan pastikan saya akan buat satu benda yang macam agak mengganggu orang. Apa yang saya buat tu, saya akan buka TV sepanjang masa. Sebab saya akan rasa diri saya sentiasa diperhati. Kalau ada tahu, saya rasa diri saya sentiasa diperhati. Saya rasa macam
Dia tak senang duduk. Tapi saya memang setiap masa menunggu hari siang. Faham. Saya memang menunggu saya sangat menunggu hari siang. Kalau anda di tempat saya tu, anda akan rasa apa saya rasa bila waktu siang. Itu saya tunggu sebenarnya. Sampai subuh saya tunggu. Memang saya nak tak tunggu. Tapi biasanya kan saya akan senang bila saya dengar azan subuh sebenarnya tau. Tapi dekat negara China, of course lah takkan ada azan yang betul tak? Betul. Takkan ada azan semua. Saya akan setkan waktu tu ikut pada waktu country tersebut. And then dekat China saya tak rasa sangat seram sangat. Yang saya rasa macam agak berlainan apabila saya ditugaskan ke Indonesia. Saya ditugas untuk pergi ke Bandung tak ada saya. Bandung. Saya diberi satu hotel yang agak premium lah, agak eksklusif. Tapi tapak dia tu bukan tapak orang kata bukan tapak yang kosong lah. Maksudnya adalah cerita dia macam tu. Pada situ saya dah start berhati-hati lah dengan saya punya perjalanan saya. Jadi, saya balik sini, saya akan pastikan ke mana saja saya pergi, saya akan bawa orang sebenarnya. Itulah saya punya cerita sebenarnya. Cerita saya apa yang saya cerita tu, yang berkait rapat dengan cerita saya, saya punya pengalaman saya panjang saya punya keadaan yang terkena. Ya, perjalanan saya. Okey bang. Macam mana abang boleh tahu yang itu adalah saka abang sendiri? Dia macam ni sebab family, sebab family urut kan. Dia sebab ada orang yang pernah bertanya sebenarnya sebab mungkin sebab orang-orang dulu kan mungkin dia tanya sebab biasalah kalau orang dulu dia akan ada satu benda yang dia nak kan, for example macam tanah ke whatever kan. So biasalah orang dulu kan. Betul. Tak pastilah apa yang dia punya tu. Tapi itu dulu punya cerita tau. Dulu punya cerita. Kita orang ni adalah pelapis-pelapis yang dah lama-lama, yang orang kata dah ke arah yang berapa jenis lapisan lah orang kata. Dah berapa lapis lah macam tu lah. So mungkin keadaan tu menyebabkan benda tu tak tenang. Mungkin sebab soalan tu dia pernah diberi pada saya oleh someone. Saya tak sebut nama dia. Someone tu dia tanya saya, siapa yang meneruskan sekian ni? Sejak bila ya? Saya tanya, sejak bila? Oh, maksudnya ada cerita dan tak mustahil lah sebab saya punya segala jenis keluarga semua tunjukkan dia punya kata aset dia banyak. Banyak sebenarnya aset dia banyak, yang macam banyaknya aset dia macam tu lah. Saya kata mungkin ada sebab. Sebab dulu lah cerita yang saya dengar orang lain cerita lah. Mungkin orang dulu nak takluk dia punya tanah mungkin saya rasa mungkin lah. Tak mungkin dia boleh menjaga tanah sedalam, betul tak? So dekat situ mungkin dia menggunakan orang tengah. Mungkin lah. Itulah yang saya tahu. Itu cerita yang saya dengar daripada kawan-kawan saya yang ada cerita-cerita lagi mistik sebenarnya. So dia relate dekat kawasan yang itulah yang penjaga kebun ni. Cerita lain pula kawan saya, itu saya kata macam benda ni bukan disebabkan saka juga, mungkin ada ke arah penjaga. Faham tak? Juga ke arah penjaga. I'm not sure apa benda lah, tapi itulah yang saya cuba sampaikan keadaan tu. Macam tu. Macam saya memang bersetujulah dengan apa yang Fendi beritahu tadi. Kita punya moyang lah, keturunan dulu-dulu ni memang bersangkut paut lah dengan saka ni. Sebab betul. Kita memang banyak kali lah dia ada kaitan bila orang dulu dia kalau nak tanah dia memang suruh benda ni yang jaga. Betul. Ya, betul. Lagi-lagi melibatkan kudrat lah. Ya, betul. Sebab diorang takkan jaga sebesalah, betul tak? Yes, betul. Itu yang saya kata, sebab orang dulu memang dia akan pastikan benda tu. Sebab tu saya kata benda tu relate dengan cerita saya. Sebab cerita saya ni melibatkan itulah, kadang-kadang melibatkan aset kan. Biasalah saya macam tapi saya alhamdulillah sekarang saya dah ada cara untuk saya handle saya punya keadaan lah.
Saya dah dapat option saya sendiri. Macam tu. Itu yang sebetulnya lah. Ya, Kadang-kadang betul. ada timbul persoalan. Kita ni sebagai Muslim, sebagai Islam, dah tahu benda ni haram, tapi kenapa orang moyang-moyang kita ni dulu buat? Tapi itulah orang kata, kita punya moyang dulu mungkin tak tahu benda ni haram ataupun berdosa besar. Okay, yang dah pergi tu kita mohon supaya Allah ampunkanlah dosa mereka. Cuma Betul. kita yang hidup ni lah Betul. kena berikhtiar. Betul. Boleh, tak ada masalah. Okey, abang ada apa-apa pesanan untuk disampaikan kepada kita punya subscribers? Okey, saran saya satu je. Jangan terlalu percaya dan jangan terlalu takut, tapi kena kuat hadap apa yang anda tengah alami macam saya lah. So saya punya pesanan, be strong, teruskan hidup dan mula belajar dalam cari Islam lah, cari Islam. Yes, Itulah. betul. Okey, Itulah itu saya saja kisah daripada Fendi sendiri dah berkenaan dengan kata saka warisan yang kadang kita sebagai cucu atau cicit kita tak tahu tau. Ya, betul. Kita ada salah silah yang kita sendiri orang kata dah berjauh lah, jarak tu dah jauh. So kita tak tahu apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. Jadi kita tanpa sedar yang kita sebenarnya adalah waris yang sah, waris yang kata memiliki Penerus legasi lah, legasi kata. untuk saka tersebut. Ya. Tapi apapun, mana-mana mereka yang ada rasa tanda-tanda yang pelik, orang kata abnormal sebagai manusia, Ya. anda kenalah orang kata berubat, ikhtiar lah untuk supaya benda ni kita buang dan putuskan agar kita punya keturunan yang ke bawah lagi tu tidak orang kata meneruskan lagi benda ni. Betul. Benda ni orang kata bila ada dekat kita ataupun keturunan kita, dia akan menyebabkan emosi dan mental dan rumah tangga tu pun Betul. akan jadi bermasalah. Yes, betul. Betul. Itulah orang kata benda ni, kata saka ni orang kata bukan benda yang mudah untuk dibuang, tapi ikhtiar selagi mana kita mampu. InsyaAllah. Itulah Betul, saja insyaAllah. pesanan kita. Ya. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Fendi kerana sudi meluangkan masa berkongsi cerita. Dan juga terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton video Santai Chill. Banyak pengalaman kita boleh guna ni. Betul. Yang baik kita ambil sebagai pedoman, yang buruk kita jadikan sebagai sepadan. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.